A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. InsyaAllah kita pada hari ini kita bincang berkaitan dengan golongan kata ya. Jadi apa yang kita bincang hari ini berkaitan dengan kata tugas. Ini merupakan siri yang keempat yang kita bincang melalui video, dan mudah-mudahan siri ulang kaji ini boleh membantu kita untuk memahami ilmu morfologi dengan lebih mudah. Sebelum itu, cikgu ingin mengucapkan tahniah kepada pelajar-pelajar tahun 2020 yang telah menunjukkan prestasi yang sangat bagus dalam peperiksaan, dan mudah-mudahan ini membakar semangat kita pelajar-pelajar untuk tahun 2021. Mudah-mudahan dengan keputusan yang kita dengar tadi, yang kita baca ya, ini merupakan suatu momentum kepada kita. Sesuatu kerja yang kita buat tanpa lelah, kesungguhan yang luar biasa, Allah akan memberikan kepada kita. Ini adalah suatu nikmat yang tidak terhingga yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita yang meneruskan legasi ini, apakah mahu ataupun tidak. Kelas 6 Damai ya, pada tahun lepas telah mencatatkan keputusan yang sungguh membanggakan. Semua pelajar 3 ke atas ya, PNJK 3 ke atas. Maknanya mereka ini sudah layak untuk ke universiti. Jadi kita kelas damai untuk kita tahun ini bagaimana? Itu semuanya terpulang kepada diri kita. Jadi setiap apa arahan yang cikgu buat, kita kena akur dan percayalah ya, dengan kerjasama guru-guru dan juga dengan keinginan kita semua, insya-Allah kejayaan itu akan dapat. Tetapi kalau cikgu sahaja yang bersungguh-sungguh tetapi di pihak pelajar tidak mahu, demikian juga kalau di pihak pelajar tidak bersungguh-sungguh tetapi dia tidak mempunyai kaedah-kaedah yang tertentu cara untuk menjawab, jadi tanpa tunjuk ajar guru-guru juga tidak boleh. Jadi keseluruhannya ialah guru kerjanya ialah mengajar, murid kerjanya ialah belajar. Gabungan di antara dua ini, insya-Allah kita akan mendapat keputusan yang cemerlang. Baiklah, kita bincang pula berkaitan dengan kata tugas. Kalau orang tanya apa dia berkaitan dengan kata tugas ni? Kata tugas ini merupakan sejumlah morfem bebas ya, morfem bebas yang tidak mempunyai makna sendiri tetapi mempunyai tugas ataupun fungsi tata bahasa tertentu dalam binaan frasa, klausa dan ayat. Jadi kita harus ingat bila kita bincang nanti berkaitan dengan frasa, klausa dan ayat ya, ataupun kalimat, setengah-setengah buku dipanggil. Jadi secara tidak langsung, kalau kita tidak tahu ataupun kita tidak boleh mencerakin berkaitan dengan kata tugas ini, tentu bila kita belajar nanti berkaitan dengan frasa, klausa dan ayat akan memberi banyak masalah kepada kita. Awal-awal lagi cikgu sudah memberi maklum, kalau kita ingin lulus bahasa Melayu untuk aspek morfologi ini, kata tugas kita mesti betul-betul faham. Biarlah di dalam kepala kita ini kita sudah ada satu gambar rajah yang tertentu ataupun gambar rajah peta minda. Misalnya kita dah nampak, barulah maknanya kita dah betul-betul menguasai. Bila kita belajar berkaitan dengan kata tugas ini, kita tidak ada kata rasa was-was. Ya, sebab kita belajar ilmu tata bahasa ini berkaitan dengan ilmu hukum. Ya, ilmu hukum berkaitan dengan tata bahasa. Jadi kita tidak boleh mereka-reka ya. Kita mesti ikut
sukatan yang telah ditetapkan. Jadi kata tugas ini tidak berfungsi sebagai unsur inti dalam sebarang predikat. Ya. Seterusnya, kata tugas ini berfungsi sebagai penghubung untuk penerang, penentu, penguat, pendepan, pembantu, penegas, penafi, pembenar, pemberi dan lain-lain lagi. Jadi ini kita akan bincang dengan lebih jauh lagi bila kita masuk di bahagian frasa dengan klausa. Dan baiklah, kita bincang pula berkaitan dengan kata tugas. Kata tugas ini boleh dibahagikan kepada 4 aspek. Pertama iaitu kata hubung. Yakni untuk menggabungkan perkataan dengan perkataan, frasa dengan frasa ataupun klausa dengan klausa. Okey ya? Itu kita kena tahulah tu. Ya, itu sebagai penyambung kata hubung. Kemudian yang kedua iaitu bentuk kata hubung. Artinya kita akan jumpa berkaitan dengan bentuk kata hubung, misalnya kata tunggal, kata terbitan, kata majmuk dan juga berpasangan. Kalau bentuk tunggal misalnya dan, lalu, atau, lantas, lagi, sambil. Kalau untuk bentuk terbitan kita jumpa perkataan misalnya malahan, melainkan, sedangkan. Kalau untuk kata majmuk kita akan jumpa walhal, padahal, manakala. Berpasangan pula ialah baik maupun, semakin, jangankan pun. Jadi jenis ataupun fungsi kata hubung sebagai urutan. Misalnya kita nak buat satu urutan dan, kemudian, lalu, malahan, maka, lantas, lagi, serta dan manakala. Untuk pertentangan pula, namun, sebaliknya, padahal, walhal, sedangkan, tetapi. Untuk pilihan pula ialah atau, ataupun. Keserentakan. Kita kata yang gunakan untuk menunjukkan keserentakan. Misalnya sambil, seraya dah. Untuk penjelasan pula ialah maka. Itu ialah berkaitan dengan kata hubung. Kemudian itu kata hubung gabungan. Ya. Kalau kita nak bincang pula berkaitan dengan kata hubung pancangan pula. Ya. Yang ketiga iaitu kata hubung pancangan. Kita lihat fungsi dia. Fungsi untuk kata hubung pancangan ialah untuk menyambungkan klausa yang tak setara. Yakni klausa bebas ataupun klausa utama ataupun klausa induk dengan klausa tak bebas. Ataupun kita panggil juga sebagai klausa pancangan ataupun klausa kecil. Penggunaannya dalam ayat akan menerbitkan ayat majmuk pancangan. Jenis kata hubung pancangan ni termasuklah penggunaan kata hubung pancangan relatif. Ayat yang kita kata itu kalau relatif ialah yang. Kata hubung pancangan komplement iaitu pusat, bahawa, untuk, agar, supaya. Kata hubung pancangan keterangan misalnya kerana, oleh sebab, lantaran, andai kata, jikalau, sekiranya, apabila, sewaktu, ketika, semasa, tatkala, sementara, untuk, semoga, walaupun. Itu maksudnya kita sudah bincang berkaitan dengan kata hubung. Kalau orang tanya apa fungsi kata hubung gabungan? Fungsinya ialah untuk menghubungkan dua klausa ataupun lebih yang sama tara sifatnya. Fungsi yang kedua iaitu penggunaan dalam ayat akan menerbitkan ayat majmuk pancangan. Dan kalau orang tanya bentuk kata hubung gabungan, kita boleh bincang, kita boleh kata bentuk iaitu bentuk tunggal, terbitan, majmuk, berpasangan. Kalau orang tanya apa fungsi kata hubung gabungan ini ialah untuk urutan pertentangan, pilihan, keserentakan dan juga
penjelasan. Baiklah, sekadar untuk itu dulu untuk hari ini. Kita betul-betul faham dulu berkaitan dengan kata tugas ni. Iaitu kata tugas dia ada empat bahagian ya. Yang pertama kita panggil dia sebagai kata penyambung ayat. Yang ini berkaitan dengan kata hubung. Iaitu untuk menghubungkan perkataan frasa dengan frasa ataupun klausa dengan klausa, bentuk kata hubung dan juga jenis kata hubung. Kemudian kita akan beralih pula kepada kata praklausa, kata pasca frasa dan juga pasca frasa dan juga pasca kata. Yang lain-lain tu kita tangguh dahulu ya. Tapi untuk hari ini kita betul-betul faham. Objektif kita ialah kita nak faham berkaitan dengan kata tugas, yang ini berkaitan dengan kata penyambung ayat. Jadi cuba selepas video ini ambil pensel, cuba ingat kembali, cuba buat gambar rajah. Sama ada kita nak buat bentuk dalam bentuk peta minda ataupun seumpamanya. Tapi yang paling penting kita faham. Ya, kita faham dan kita boleh memberitahu kepada orang lain. Sebabnya apa? Sebab kata tugas ini adalah sangat penting. Nanti kita pergi belajar berkaitan dengan frasa, klausa ayat kita akan terpingga-pingga kalau kita tidak tahu kedudukan yang betul berkaitan dengan kata tugas. Jadi sekian dulu untuk video pendek hari ini. Mudah-mudahan kita boleh berfaham berkaitan dengan kata tugas, yang ini berkaitan dengan kata hubung. InsyaAllah kita sambung lagi di lain waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafil khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amin ya rabbal alamin.